Kek TV KPM. Kita akan lihat dulu aras ataupun soalan ataupun item aras rendah. Okey, yang pertama kita lihat di sini. Semua contoh-contoh ini cikgu ambil daripada soalan peperiksaan 2018 dan 2019. Kalau di hadapan awak semua dah ada, awak boleh rujuk. Okey, murid-murid semua. Yang pertama, ini adalah salah satu contoh aras rendah. Maklumat berikut menunjukkan ciri sebuah milikan perniagaan. Pengetahuan murid-murid. Ini yang awak belajar di bab 1 tingkatan 4. Milikan tunggal, kita ada perkongsian, kita ada syarikat dan juga kita ada koperasi. Murid-murid, prinsip perakaunan memang dah kena tahu. Dalam ni kena ada. Kalau belum, rujuk balik. Masih ada masa, Mira. Okey, ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Bila awak nampak Akta Pendaftaran Perniagaan ni 1956, dalam otak awak terus ingat ini adalah milikan tunggal. Okey, kalau perkongsian Akta 1961, kalau syarikat Akta Syarikat 1965, kalau koperasi 1993. So ada akta bab 1 itu pengetahuan murid-murid, Mira. Okey, kemudian liability tidak terhad. Liability tidak terhad awak kena tahulah milikan tunggal dan juga perkongsian. Jadi pilihan jawapan di sini dia tanya yang menepati ciri-ciri. Awak boleh lihat di situ. Kalau awak nampak, awak boleh dapat jawapan di sini. A adalah peramu media berhad. Itu adalah syarikat. Tak menepati jawapan. Okey, cikgu pergi kepada B. Salon Kecantikan Salina. Mira, kalau ada nama Salina itu adalah milikan tunggal. Betul. Seorang. Kan? Okey. Mira pun boleh. Okey, kemudian syarikat bersama Sendirian Berhad. Ini adalah syarikat Sendirian Berhad. Klinik pergigian Amir dan Amira, nampak? Amir dan Amira adalah perkongsian. Baca soalan dengan betul, fahami kehendak soalan, pilih jawapan yang tepat. Jawapan dia adalah D. Salon Kecantikan Salina. Salah confidentnya saya, cikgu. Salah sih. Pendaftaran perniagaan. Keyword dekat situ, murid-murid. Pendaftaran perniagaan adalah untuk milikan tunggal. Okey, murid-murid semua boleh. Okey, ini salah satu contoh aras rendah. Kemudian, padanan. Pilih padanan fungsi jurnal khas, murid-murid. Bab 4, jurnal khas. Okey, jurnal khas kita ada 6. Jurnal jurnal khas kita ada 6. Kita ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Okey, ini asas awak kena tahu. Dia bagi jurnal, dia berikan jenis akaun yang terlibat. Jadi di sini awak kena baca satu persatu. Pertama, jurnal jualan merekod jualan barang niaga secara kredit. Merekod jualan barang niaga. Betul. Jurnal jualan kita rekod barang niaga secara kredit. Okey, kita baca lagi lah. Mana tahu awak macam, betul ke ni aku jawab A kan? Awak boleh pergi lagi pilihan B. Pulangan keluar. Jurnal pulangan keluar. Pulangan belian. Nama lain dia adalah pulangan belian. Merekod pulangan barang niaga daripada pembekal. Kita rekod pulangan barang niaga kepada pembekal. B dah salah. Okey. Conteng kertas soalan awak tu. Kemudian, pulangan masuk. Jurnal pulangan masuk adalah jurnal pulangan jualan. Okey. Merekod pulangan barang niaga kepada, nampak? Jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan masuk, kita rekod pulangan barang daripada pembeli ataupun pelanggan yang berhutang dengan kita. Jadi, B dengan C dah salah. Kemudian yang terakhir, jurnal penerimaan tunai. Merekod penerimaan barang niaga sahaja tak tepat tu. Penerimaan kita merekod semua penerimaan tunai. Kalau pembayaran kita rekod semua yang berkaitan dengan pembayaran tunai. Jadi, barang niaga, dia spesifik barang niaga tu salah lah. Jadi, jawapan di sini adalah B. Minta maaf, jawapan di sini adalah cikgu nampak B. Jawapan di sini adalah A. Terima kasih, Mira. Jawapan di sini adalah A. Okey, buat pilihan yang tepat satu persatu. Kalau dah pangkah tu pangkah dah siap-siap senang. Okey, murid-murid semua, boleh? Sambil kita ulang kaji, sambil recall balik apa yang awak dah belajar. InsyaAllah awak boleh ingat. Kalau awak lupa, awak pergi rujuk balik. Baca balik. Okey? Seterusnya kita pergi kepada dia berikan jurnal berikut. Jurnal berikut. Dia tak cakap jurnal apa lagi. Daripada perniagaan TL Enterprise. Okey. Dia berikan tarikh 2018 Ogos 1. Nampak? Ogos 1. Kemudian keterangan di sini dia tulis aset dan modal pada tarikh ini. Mesti awak mesti pernah kita recall balik. Pernah buat rekod macam ni. Soalan dia tanya, apakah jenis urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am? Ini adalah jurnal am. Okey, format dia ada debit,
kredit. Format jurnal awak kena tahu. Sekarang dah kena tahu dah format sebab ada banyak format. Kemudian awak lihat di sini. Ini adalah catatan pada 1 Ogos. 1 Ogos merupakan catatan pembukaan. Masih ingat lagi awak buat kerja khusus? Masih ingat lagi awak rekod kitaran perakaunan dokumen? Catatan pembukaan terbahagi kepada 2. Ada 2, Mira. Pertama, perniagaan itu baru memulakan perniagaan. Jadi keterangan di sini adalah memulakan perniagaan. Yang kedua adalah meneruskan perniagaan. So keterangan di sini seperti inilah, aset dan modal pada tarikh ini. Itu je. Ini adalah catatan pembukaan. Semua catatan pembukaan kita akan masukkan dalam jurnal am. Kemudian baru awak masuk dalam buku tunai, awak masuk dalam ledger. Boleh semua? Boleh, cikgu. Okey, boleh Mira? Kita teruskan lagi, Mira. Pilih padanan yang betul. Murid-murid semua, bila soalan, highlightkan. Betul. Ada soalan dia nak pilih padanan yang salah. Mungkin ada kan? Jadi, baca soalan dengan teliti, highlightkan. Apa soalan nak? So, kita lihat satu persatu lah. Bila awak lihat di sini, dia punya pilihan jawapan, ada urus niaga, ada analisis pembayaran. Oh, ini adalah buku tunai runcit. Awak mungkin dah nampak tak? Oh, ini buku tunai runcit. Ya, buku tunai runcit dia ada analisis pembayaran yang menguji murid-murid. Dia bagi urus niaga, dia tanya analisis pembayaran apa? Di sini awak kena tahu. Pertama, baiki kenderaan. Baiki kenderaan, betul ke analisis pembayaran dia tambang? Tak tepat, salah. Okey, baiki kenderaan, analisis pembayaran tu kita masuk dalam belanja am ataupun belanja pejabat. Lagi, mengirim bungkusan. Betul ke analisis pembayaran dia alat tulis? Awak boleh conteng-conteng dekat sini. Mengirim bungkusan, kita tak masuk dalam alat tulis. Kita masuk dalam belanja pos. Pos punya. Analisis pembayaran pos. Okey. Kemudian membeli sampul surat. Pelbagai. Betul ke analisis pembayaran ni pelbagai? Murid-murid semua, analisis pembayaran pelbagai ni untuk yang belanja-belanja kecil yang jarang berlaku. Contoh, cikgu bagi contoh seperti pekerja dia nak pinjam duit. Contohnya pekerja nak pinjam RM50. Pekerja kedai awak, mungkin dia tak ada duit, dia nak pinjam sekejap RM50 dalam bulan itu. Jadi kita gunakan tunai runcit bagi kepada pekerja. Jadi pelbagai ni untuk belanja yang kurang, yang jarang sangat berlaku lah. Jadi membeli sampul surat kita tak boleh masuk dalam pelbagai, kita masuk dalam pos. Kalau tak ada dalam pos, kita boleh masuk dalam alat tulis. Utamakan dulu pos. Kalau tak ada pos, kita boleh masuk dalam alat tulis. Alat tulis tak ada, cikgu, kita boleh masuk dalam belanja pejabat. Kita lihat soalan tu dia berikan pos. Kalau dia beri pos, kita masuk dalam membeli sampul surat ini dalam pos lah, belanja pos. Lihat kepada soalan lah. Kemudian belanja minuman. Ya, belanja minuman kita masukkan dalam belanja am. Kadang-kadang analisis pembayaran belanja minuman tu dia dah letak siap-siap minuman. Kalau ada minuman, kita masuk dekat minuman, Mira. Tapi soalan ni dia tak bagi minuman, dia bagi belanja am atau belanja pejabat, kita masukkan dalam belanja pejabat. Okey, murid-murid boleh semua. So, jadi awak analisis kat sini. Jawapan dia adalah D, Mira. Boleh semua? Boleh, cikgu. Seterusnya, dokumen. Okey, dokumen. Awak buka balik buku teks, awak lihat satu persatu dokumen tu. Dokumen ni fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa. Okey, pilih dokumen yang akan direkod dalam buku tunai runcit. Buku tunai runcit ni kita rekod belanja kecil-kecilan yang kerap berlaku. Setiap organisasi ada buku tunai runcit. Okey, awak rujuk balik untuk dapat info yang lebih. Okey, di sini dia beri pilihan jawapan A, B, C dan D. Satu persatu awak lihat. Okey, yang pertama memo. Awak lihat di sini memo. Memo pemilik membayar bil telefon peribadi dengan menggunakan wang perniagaan. Bayar bil telefon menggunakan wang perniagaan 250 tidak sesuai kita masukkan dalam buku tunai runcit sebab amount dia besar. Buku tunai runcit ni amount yang kecil-kecil, macam RM5, RM10. Jadi kita gunakan buku tunai. So A tu salah lah, tak tepat. Kemudian B, voucher pembayaran. Kita bayar gaji, tengok. Gaji tak sesuai kita masuk dalam buku tunai runcit. Amount dia nampak, Mira, RM900. Jadi kita masuk dalam buku tunai. Jadi B jawapan dia tak tepat juga.
Kita lihat satu lagi C. C kita beli barang niaga. Murid-murid beli barang niaga, beli aset, bayar belanja operasi perniagaan tak sesuai masuk dalam buku tunai runcit Mira sebenarnya. Sesuai masuk dalam buku tunai. Okey? Jadi so C tu pun dah salah. Jawapan dia adalah D. Awak lihat di sini. Kenapa? Kita beli pen, kita beli kertas. Jadi analisis pembayaran kita boleh masuk dalam alat tulis. Buku tunai runcit. Nilai dia berapa? RM25 sahaja. So, jawapan dia D lah. Jumlah yang kecil lah cikgu Ya. Buku tunai runcit untuk pembayaran kecil-kecilan sahaja yang kerap berlaku lah. Okey, jadi murid-murid semua boleh? Soalan seterusnya. Tengok. Item manakah yang menambah? Awak highlight menambah. Tambah ikuti pemilik. Murid-murid, ikuti pemilik ni adalah modal. Baik. Apa yang menambahkan ikuti pemilik? Lihat pilihan jawapan di sini. Masih ingat lagi modal awal? Cikgu buat ni modal awal tambah sama-sama dengan cikgu. Tambah untung bersih. Tolak ambilan. Kita akan dapat modal akhir. Sekiranya perniagaan tu rugi, kita tolaklah. Okey. Di sini, apakah item yang mengurangkan? Awak lihat di sini. Belanja. Belanja mengurangkan modal. Sebab bila kita nak dapat untung bersih, hasil tolak belanja. Belanja mengurangkan modal. Okey, soalan dia nak menambahkan modal. Ambilan adalah catatan kontra kepada modal. Jadi, ambilan mengurangkan modal perniagaan. Tak tepatlah. Rugi bersih memang mengurangkan modal. Betul. Jawapan dia adalah ya, modal tambahan. Modal tambahan menambahkan modal. Okey? So, jawapan dia adalah D. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, kita recall balik semua. Apakah butiran yang akan menyebabkan penambahan kos? Penambahan kos belian. Butiran yang menambahkan kos belian. Murid-murid, ini lebih kepada format akaun perdagangan dan untung rugi. Bagaimana awak dah dapat kos belian? Belian, tolak pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. Selepas belian bersih, kita ada 4 kos yang akan menyebabkan kos belian bertambah. Apa murid-murid semua? Ya, insurans atas belian, angkutan masuk, duti atas belian dan juga upah atas belian. 4 kos ni akan menambahkan kos belian. Jadi, pilihan jawapan di sini dia berikan angkutan masuk tak tepat. Angkutan masuk adalah belanja. Kita masuk dalam belanja operasi perniagaan. Angkutan keluar, minta maaf, angkutan masuk, minta maaf saya nampak angkutan keluar. Angkutan masuk menambahkan kos belian. Betul. Angkutan keluar adalah belanja. Kita tak masuk dalam kos belian Mira. Angkutan masuk, kita masuk dalam kos belian. Angkutan keluar, kita letak dalam belanja. Okey murid-murid, lagi. Duti atas belian. Ya, duti atas belian menambahkan kos belian. Okey, kita lihat kat sini pilihan jawapan dia 1, 3 Roman, insurans. Kalau dia tulis insurans atas belian, ya, dia menambahkan kos belian. Sekarang dia hanya tulis insurans. Itu adalah belanja operasi perniagaan. Tak masuk dalam kos belian. Boleh semua murid-murid? Jadi jawapan dia adalah 1 dan 3. Didik TV KPM